Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak kepada setiap pendengar Radio IKIM, sama ada mereka daripada dalam negara maupun yang berada di luar-luar, di jauh-jauh perantauan, dapat mereka mengambil kesempatan sentiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah kurniakan negara kita ni tak sunyi dengan majlis-majlis menuntut ilmu. Tadi kita dengar akan diadakan majlis muhabbah cinta Rasul. Ini suatu nikmat. Kita berada dalam suasana yang sangat indah. Jadi menuntut ilmu hari ini kita nak sambung apa yang kita sedang perkatakan mengenai dengan najis. Najis ni ulama telah bagikan kepada 3 kategori. Yang pertama yang selalu kita belajar iaitu dipanggil mughallazah, iaitu najis yang berat. Maksud berat ialah daripada bentuk penyuciannya. Cara nak cucinya itu agak lebih berat, lebih berbanding dengan najis-najis yang lain. Iaitu segala najis yang datang daripada anjing atau babi, ataupun kedua-duanya, anjing dan babi, ataupun kacukan antara mana-mana binatang dengan anjing, kambing dengan anjing ke kalau berlaku, ataupun babi dengan lembu ke kalau berlaku, maka kacukan itu ataupun dikelunkan, maka keluar walaupun rupa anak kambing, rupa anak lembu, tapi datang daripada babi ataupun daripada anjing, maka dia najis, dia samalah. Najis ini dipanggil najis mughallazah. Kalau kita sentuh anjing tak ada masalah, dia binatang tak seperti babi. Babi ni memang satu binatang yang sunat kita bunuh. Nampak babi kita bunuh je lah. Anjing tak. Anjing ni kita ada faedah dia. Boleh guna untuk memburu, boleh guna untuk jaga bangunan, rumah dan sebagainya. Dan banyak faedah anjing. Kalau kita sentuh saja-saja nak sentuh, kita pergi rumah kawan, tengok anak anjing cantik, bulu dia bukan main hebat, cantik sangat, kita nak sentuh, tak ada masalah. Kita pegang anjing, angkat anjing, letak atas kepala pun boleh, mana pun boleh. Tapi jangan sampai dia jilat kita je. Kalau dia jilat jari kita ke, pipi kita ke, hidung kita ke, kena basuh lah. Satu daripadanya, basuhan dia ialah dengan air tanah, yang mana basuh 7 kali, satu sama ada dimulakan dengan air tanah atau di pertengahan dia dengan air tanah. Yang kedua ialah najis yang dipanggil mukhaffafah, najis ringan, iaitu cara penyucian dia sangat mudah. Iaitu najis ni dengan 4 syarat dia. Pertama, dia adalah berbentuk air kencing, bukan air besar, air kencing. Yang kedua, datang daripada kanak-kanak laki-laki. Yang ketiga, umurnya tidak melebihi daripada 2 tahun. Dan yang keempat, tidak diberi makan dan minum dalam bentuk makanan asasi dia hanya susu ibu. Kalau diberi pun sebagai ubat, ataupun diberi sebagai tahnik, susu, madu, ataupun diberi tamar untuk kita tahnik mulut anak, ataupun kita bagi dia ubat batuk ke ubat demam, tak apa. Makanan asasi susu ibu atau susu fresh, ataupun yang bercampur dan susu lebih, maka itu adalah najis yang dipanggil mukhaffafah. Cara nak cuci dia cukup mudah, ringan saja. Kita hanya perlu percikkan air. Dan yang ketiga ialah najis mutawassithah, najis sederhana, taklah berat sangat, taklah ringan sangat, sederhana. Iaitu selain daripada 2 yang kita sebut selama ni, banyak yang kita sebut, contohnya darah, arak, tai, apa semua itu najis. Maka cara cuci dia 2. Kalau kita tengok najis tu ada ain, hilangkan ain dia, kemudian barulah kita siram, sekali siram. Kalau ain dah tak ada, kita siram sekali pun dah cukup. Contohnya kadang-kadang kita seluar dalam, terkena titisan setitik air mani, air kencing, minta maaf. Kemudian kita siramkan dia, tak nampak pun benda tu dah habis. Kita siram, sekali siram menyeluruh, maka seluar tu sudah dikira bersih. Jadi balik saya pada menajis babi tadi atau anjing tadi, cara nak basuh dia 3 cara. Sama ada kita ambil tanah ataupun debu, masuk dalam air, kita kacau biar dia keruh, bukan banyak, nak bagi dia keruh saja. Kemudian kita siram atas kain. Ataupun kita ambil tanah letak pada kain, kita siram dengan air. Ataupun kita letak air pada kain, kita ambil tanah, kita lurut keluar.
maka itu cara penyucian yang pertama. Tambah lagi 6 dengan air biasa, maka bersihlah. Inilah cara penyucian najis. Kalau najis tu tak dapat cuci, dah basuh pakai sabun, merah dia tak tanggal juga. Maknanya warna dia hilang, tak hilang. Bau dah hilang, air dah hilang, tapi warna dia tak boleh hilang. Maka itu dimaafkan. Ataupun bau dia, kita dah sabun dah, kita dah warna semua dah tanggal, tetapi masih ada bau lagi, maka itu dimaafkan. Atau kedua-duanya masih tak ada cara lain, kalau kita kata ini gunting buang je lah, maka itu juga dimaafkan. Kita nak mulakan Ustaz dengan pendengar kita menerusi Facebook waktu ini daripada Azmi Muhammad. Katanya, apakah hukum najis mutawasitah dalam solat seperti najis cicak, burung ataupun darah nyamuk, Ustaz? Najis mutawasitah ini, ada najis yang dimaafkan apabila dia berlaku dalam keadaan yang kita tak dapat elak. Dipanggil umumul balwa, seperti taik cicak. Kalau di masjid-masjid, terutama kalau masjid lama, masjid papan, atau masjid besar pun ada cicak-cicak bergantung dekat di dalam masjid itu, dia berak merata. Itu benda kita tak dapat elak, itu dimaafkan. Kalau kita pijak dalam keadaan mana taik itu kering, kaki kita kering, lepas solat kita perasan bau ada, solat kita sah. Tapi kalau taik itu basah atau kaki kita basah, maka solat kita tak sah, kita kena ulang. Begitu juga dengan kalau di Mekah sana taik burung merpati, benda yang tak dapat elak. Ataupun darah nyamuk yang dihinggap dekat pakaian kita dan dia lepaskan darah dia, maka itu dimaafkan. Bukan dengan perbuatan kita. Jangan kita nampak nyamuk, kita tampar dia, maka bila dia mati dekat tangan kita, darah keluar, itu najis. Tapi kalau bukan dengan tampar kita, dia lepaskan darah dia yang banyak dekat pakaian kita, maknanya darah dia keluar, maka itu dimaafkan, tak ada masalah. Baik, Alhamdulillah, tadi penerangan berasas. Dan juga kita teruskan lagi dengan satu lagi penghantar soalan melalui Facebook. Katanya, Ustaz, kalau bulu anjing itu basah atau kering terkena pada seluar seseorang, itu perlukah ia disamak? Anjing, kalau bulu anjing ataupun badan anjing basah, kita langgar dia, kita bersentuhan dengan dia dalam keadaan dia sedang basah, kita kering, atau sebaliknya, kita kena basuh 7 kali, 1 daripadanya dengan air tanah. Kerana dalam mazhab Syafi'i, hikmahnya ialah kalau Nabi suruh kita basuh satu bekas, idza walagha ina ahadikum al-kalb falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab atau ihdahunna biturab, fi riwayah, kalaulah anjing jilat satu bekas, mana mulut anjing ni dikatakan dipanggil atyabun nukhah, bau yang paling baik sekali daripada jenis-jenis binatang yang sentiasa bersih. Itu pun Nabi kata kalau dijilat kena basuh, apalagi dengan badan dia. Jadi badan dia basah, sentuh kita, kita kena basuh. Seluar kita kena, seluar kering, badan anjing basah, atau sebaliknya, kita kena basuh 7 kali, 1 daripadanya dengan air tanah. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Juga ada satu pertanyaan menerusi SMS waktu ini ke 39111 Wan Nurliana. Katanya, Ustaz, adakah keputihan dikira najis? Sahkah solat tanpa membersihkannya? Keputihan yang kita sebut pada minggu lepas, dia tidak dikira najis kalau keputihan itu berada di luar. Mana di tahap mana kalau dia duduk akan kelihatan, maka itu dipanggil keputihan bahagian luar. Ataupun keputihan yang berada, kalaulah katakan dia seorang isteri, maka berlaku perhubungan jenis suami isteri, maka keputihan yang ada pada alat, mana pada tempat yang sampai alat sulit, maka itu pun masih dikira dalam pendapat yang sahih adalah bersih. Yang najisnya keputihan yang di bahagian dalam, yang tak akan mudah sampai, melainkan dia kena masukkan jari dia dan keluarkan, maka itu dikira najis. Baik, juga pertanyaan di Facebook, Ustaz, daripada Norli Jamaluddin. Katanya, mungkin saya boleh tolong huraikan makna samak dan sertu, katanya. Samak ni dan sertu, saya pun tak pasti atas tulisan yang ditulis di sini. Sertu, saya pun tak faham apa maksud sertu. Tapi samak maksudnya ialah kita bersihkan kulit. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil dibar. Kulit binatang yang tak disembelih kalau boleh makan daging dia, ataupun disembelih kita tak sembelih kalau tak boleh makan daging dia, kita samak. Contohnya kulit buaya ataupun kulit kambing yang kambing tu mati tak disembelih. Kita samak maknanya kita bersihkan kulit sebaik-baiknya dengan limau ataupun dengan apa saja,
kita buang segala daging, lemak, tinggalkan kulit dia, maka perbuatan itu dipanggil samak. Alhamdulillah, itu dia penerangan daripada Ustaz. Dan juga daripada Nur Ain Fazihan, katanya Ustaz, bila ada dengar orang cakap bahawa anjing berkeliaran di rumah, katanya malaikat tak masuk. Jadi apa mungkin ada komen terbaik daripada Ustaz? Memang mana rumah yang ada anjing di dalamnya malaikat tak masuk. Maksudnya malaikat rahmat. Malaikat maut dia masuk mana saja. Tapi malaikat rahmat, sebaik-baiknya anjing ni kita janganlah biar dia berada dalam rumah. Kalaupun ada kat luar, berikat dengan tali, ataupun ada kawasan yang kita hadkan dia. Kerana nanti kita masalah kita punya pergerakan kita nak basuh, nak itu, nak ini, najis dia. Kerana dia masalah dia kena basuh je. Basuh 7 kali, basuh 7 kali. Jadi ini mungkin memenatkan kita lah. Sebab itu kalau boleh biar benda dalam satu kawasan yang terkawal, dia tak bebas. Kalau tak ada langsung anjing dalam rumah pun tak ada masalah. Tapi kalau ada orang nak pelihara anjing yang cantik, boleh, tak ada masalah. Tapi kena kawal. Tapi dia perlu faham bahawa rahmat Allah tak masuk. Malaikat yang bawa rahmat, dia tak akan pergi ke rumah di mana anjing ada di dalamnya. Baik, kita teruskan waktu ini juga di Facebook daripada pertanyaan Muhammad Idham mengenai istinja, Ustaz, cara membersihkan sama ada yang kecil atau besar. Istinja ni insya-Allah kita selepas selesai najis ni, minggu depan kita akan pergi kepada bab istinja. Dan memang satu perkara penting dalam masalah istinja, membersihkan depan dan belakang dengan air yang mutlak. Dan perbuatan kita tu tidak menggunakan sesuatu yang bukan hak yang sepatutnya. Contoh air yang disediakan untuk minum, ataupun minuman dia pakai untuk dia basuh, maka itu tak boleh. Dan dia perlu kepada adab-adab dalam kita nak istinja. Itu insya-Allah akan kita susuli dalam muzakarah akan datang. InsyaAllah. Jadi kita nantikan bersama dengan tajuk yang akan kita bawakan pada waktu mendatang. Dan juga terus lagi di tanah 0362051500, juga di Facebook Ikhwan FM. Sebelum kita terima pemanggil sebentar lagi, pertanyaan lanjutan seterusnya di Facebook. Nur Fadilah katanya, basuhan untuk najis mughalazah adalah 7 kali basuhan berserta 1 kali air tanah. Boleh Ustaz terangkan kuantiti untuk air itu keseluruhannya? Yang penting ialah kita dalam kaedah mazhab Syafi'i, air kita ada 2 sukatan. Satu, air dikira sedikit, satu lagi banyak. Sedikit ni kurang daripada 2 khullah, iaitu kurang daripada 216 liter. Itu dipanggil kurang. Ataupun banyak, 216 dan lebih. Jadi kalau air banyak ni tak ada masalah. Kita ambil air siram atau najis boleh. Kita ambil najis masuk dalam gejam-gejam dia angkat pun boleh. Tetapi kalau air yang sedikit, kita ada 1 gayung air. Dan kita ada 1 helai kain. Jangan kita masukkan kain dalam gayung tadi, habis najis. Tapi kita boleh siramkan air atas kain tadi. Ini kaedah dipanggil warid maurud. Maknanya kalau kita siramkan air 1 gayung ke atas 1, katakanlah kaki kita kena jilat anjing. Kalau kita ambil air kita siram atas kaki kita, maka itu dah kira 1 basuhan. Ataupun kaki kita kena najis bukan anjing, kita basuh, siramkan dia dengan 1 gelas tadi mencukupi. Tapi jangan, ataupun 1 gayung cukup. Tapi kalau kita masuk kaki kita dalam gayung, habis rosak. Jadi maknanya kalau untuk cuci najis ini, kita ada 3 cara yang dibuat. Kuantiti air tadi kita tak perlu banyak. Yang penting kita nak siram dia. Jadi pertama caranya kita ambil tanah, masukkan dalam air dan kita pekatkan dia. Maknanya kita biarkan dia hilang warna air. Maknanya dia sekarang sudah jadi keruh. Kalau macam hujan bila turun, itu dah boleh pakai dah. Kalau orang kata itu dah macam teh tarik dah, memang itu boleh pakai. Kita rendam je kaki kita, kita goyang-goyangkan dia, dah selesai. Ataupun seluar kita. Itu cara pertama, masukkan tanah dalam air, biarkan dia jadi keruh dan kita siram. Ataupun yang kedua, kita basahkan kain ini dengan air. Dia sedang basah, air sedang menitik, ambil sejumlah tanah, kita lurutkan dia. Atau cara yang ketiga, kita lurutkan kain tadi dengan tanah, kemudian kita siramkan air ke atas dia. Maka itu 1 daripada 3 cara yang kita boleh buat untuk penyucian kita ke atas sesuatu yang kena najis anjing dan babi.
Saya dapat penjelasan daripada Teteh Nasagai, katanya Ustaz tadi maksud sertu tadi yang dimaksudkan adalah membersihkan, sama artinya dengan membersihkan najis dalam bahasa Indonesia katanya. Jadi dah telah pun terjawab dengan pertanyaan tersebut, dan kita kembali dengan pemanggil 0362051500. Kita ada Encik Mat dari Keramat. Silakan Encik Muhammad. Saya Muhammad Taufiq daripada Keramat. Saya nak tanya, kalau air basuhan najis ataupun contohnya kita basuh kencing atau basuh berak, air itu dikira air mentah najis ke macam mana? Kalau air yang kita basuh najis, basuhan pertama yang membuatkan air itu dah berubah, itu adalah air mutanajis, dikira najis lah. Tapi kalau basuhan berikutnya, yang mana bila kita basuh, dia dah tak ada lagi dah, dia air itu dah berubah jadi biasa, itu dah jadi air mustakmal. Air itu dah tak ada apa dah. Tapi mustakmal maknanya tak boleh guna apalah. Cuma kalau kena kita tidak najis, kerana dia dah sudah selesai kita basuh, cuma warna air masih kekal macam biasa dan bau dia macam biasa, jadi air itu hukumnya mustakmal. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya, Encik Azhar dari Kampung Baru pula. Silakan. Soalan saya yang pertama, semasa saya semayang, selepas saya semayang tu, bila saya salin pakaian saya tengok seluar saya ada najis. So dalam saya ada najis. Macam mana tu? Itu nak kena semayang balik ke, ataupun dikira batal ke, atau macam mana? Baik, itu saja. Kalau kita lepas solat, baru kita perasan yang seluar kita ada najis, dan kita tahu bahawa bersih diri, bersih pakaian, bersih tempat daripada najis, ini adalah syarat sah solat. Kalau kita buat dengan tidak menepati syarat, maka solat kita tidak sah, kita kena ulang semula. Jadi bagi yang solat tadi, dia kena ulang semula solat. Kalau katakan tadi dia kebetulan mengimami solat, dia tak perasan dah habis semua, adalah jemaah ramai belakang dia, bila dia tengok rupanya seluar dia tak bersih, maka solat dia saja. Adapun solat jemaah yang ikut tadi, mereka tak ada masalah, tak terjejas. Jadi dia kena ulang solat. Kalau waktu ada, ulang semula. Kalau waktu dah tamat, dia kena qada solat dia. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan memanggil berikutnya bersama dari Pasir Gudang, Cik Zainal pula. Silakan. Okey Ustaz, saya ada satu soalan, tapi maaf Ustaz, soalan saya ni luar pada tajuk. Okey, soalan saya begini Ustaz. Sebelum khatib berkhutbah, Bilal ada memesankan pada jamaah agar diam dan dengar dengan taat. Katanya lagi menurut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang berkata-kata, maka luputlah pada Jumaatnya. Soalan saya, apabila imam atau khatib sedang berkhutbah, mulalah tung-tung derma dijalankan bermula dari hujung hingga ke pangkal. Di semua saf-saf. Ini berarti semua jamaah terlibat dalam perkara tersebut. Apakah komen Ustaz dalam hal ini? Baik. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang kita ditegah ialah bercakap. Dan juga tegahan itu hanya ketika khatib sedang berkhutbah. Makna khutbah pertama, khutbah kedua. Tidak sebelum, tidak semasa dia duduk antara dua khutbah, dan tidak selepas dia selesai khutbah. Jadi itu dilarang bercakap, sehingga kan kita nak suruh seorang hentikan cakap dengan kita kata, diam. Itu pun tak boleh. Kita tak boleh bercakap. Jadi dalam masalah ini, kalau kita buat juga, apakah yang akan berlaku kepada solat kita? Dia hanya menafikan pahala. Solat kita sah, tapi pahala Jumaat kita tak adalah. Jadi kalau itu kita kena bercakap. Tapi memang hari ini di mana-mana masjid pun tabung akan bergerak. Jadi kalau tabung bergerak, maka kita datang depan kita tolak sikit.
Mana kita masukkan duit, kita tak cakap pun, maka itu tidak jadi masalah. Boleh. Cuma maknanya kita tak dikira bermain-main. Yang bermain ni setengah orang sambil khatib berkhutbah, di sini dia bermain. Dulu orang main dengan tanah, dia main tanah, dia lukis, dia apa. Sekarang ni mungkin dah zaman moden, orang main dengan SMS atau layan Facebook atau apa saja. Jadi itu semua mengganggu. Tapi kalau sekadar tabung datang kita masukkan duit, tabung datang kita masukkan duit, itu tak menjejaskan. Dia selalunya yang bawa tabung ni setengah-setengah masjid dia letakkan budak. Jadi budak ni tak ada apa masalah. Dia boleh bawa tabung tadi. Jadi perbuatan itu tidak menjejaskan. Jadi memanglah kalau kita nak tunggu sebelum orang tak ramai lagi. Kalau nak tunggu selepas orang dah bangun. Waktu yang orang betul-betul terperangkap masa khutbah. Jadi kalaulah jemaah masjid nampak itu cara nak dapat sumbangan daripada orang ramai, maka guna waktu khutbah. Boleh, tak ada masalah, kita jangan bercakap lah. Jadi kalau orang yang bawa karung tu pun dia diam, dia jalan-jalan. Biasa nak jalan sana, jalan sini, tak ada masalah. Dia bukan main jalan, jadi dia bawa jalan-jalan-jalan. Dia goyang-goyang uncang, jadi itu tak ada masalah. Dia boleh beri perhatian dengar dan insya-Allah saya rasa perbuatan itu tidak menggugatkan lah. Kerana ini bukan satu masjid, semua masjid dalam Malaysia. Jadi itu tidak menjadi masalah dan boleh insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya di talian 0362051500 bersama-sama kita di talian Nurul. Silakan. Saya nak tanya, saya masih keliru lah Ustaz tentang keputihan yang saya cakap najis ataupun tidak tu. Contohnya boleh tak Ustaz jelaskan keputihan najis tu, contoh macam seharian kita dah berjalan, bekerja tu, dah ada keputihan, ada ke itu najis ataupun itu keputihan biasa. Contoh dari segi warna, kita nak beza macam mana tu Ustaz? Dan kalau kita dah ambil wuduk sebelum masuk waktu dan kita terus solat, keluar keputihan, macam mana Ustaz? Ustaz tolong jelaskan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hukum keputihan ni macam mana kita sebut? Kalau dalam kitab dikata wahya ma'un abyadu mutaraddidun bainal maniyyi wal araqi yakhruju min zahirin wa batinin farjil mar'ati wa khulasatu hukmiha kama fit tuhfah tahirun qat'an ma takhruju mimma yajibu ghasluhu fil istinja. Dia kata hukum keputihan pada alat sulit perempuan, iaitu suatu air yang putih yang dia terletak sama ada di antara madhi dan peluh. Dia akan keluar daripada dalam dan luar. Maka tiga pendapat di sini. Pendapat yang pertama ialah bersih qat'an, makna tidak syak dan tidak ragu, dia adalah bersih. Apa dia yang dikatakan bersih ni, makna putus. Dia bukan najis, kena seluar tak ada masalah. Iaitu ma takhruju, sesuatu yang keluar, mimma yajibu ghasluhu, daripada apa yang wajib kita basuh, fil istinja, semasa kita istinja. Wa huwa ma yadhharu inda julus, benda yang ada pada luaran, yang ada ketika istinja dia keluar, ataupun dia keputihan yang ada di luar, makna boleh sentuh dengan tangan, selalunya dia akan melekat pada seluar, maka itu memang tidak najis. Yang najis yang macam mana? Dia kata dia lagi, ma takhruju min wara'i batinil farj. Yang najisnya ialah sesuatu yang keluar daripada bahagian dalam alat sulit. Wa huwa ma la yasilu dzakarul mujami'. Maksudnya kalau berhubungan berlaku, persetubuhan berlaku antara suami isteri, alat sulit suami itu ujungnya tak akan sampai ke tempat putih tu. Maknanya kalau dia keluarkan dekat ujung alat sulit nampak putih, itu belum najis lagi. Yang ke dalam, maknanya dengan satu usaha lah, mungkin dia masukkan jari dia sampai ke dalam sana, dia tarik keluar, ada putih, itu najis. Adapun yang ketika berlaku perhubungan, bila suami bersama isteri ada banyak keputihan, bila tengok dekat alat sulit ada putih, itu asahnya juga pendapat mengatakan tidak najis. Alhamdulillah. Baik, kita masih lagi dalam tahsinul ibadah pada kali ini, dan juga kita bersama lagi dengan pemanggil berikutnya, Encik Ali dari Sungai Buloh. Boleh silakan. Saya nak tanya, yang sebelah rumah saya, orang India, dia ada belah anjing. Dan anjing dia selalu lepas di depan rumah kami. So, dia punya bulu-bulu tu, bila hujan, bulu-bulu tu tanggal.
So kalau bila kita nak masuk dalam rumah tu kadang-kadang kena kasut kita. So tidak bulu tu pun sekali masuk dalam rumah kita. So itu kira macam mana tu? Kena basuh rumah ke atau itu di apa? So itulah soalan saya nak minta tu. Terima kasih. Pertama sekali, anjing yang berada di depan rumah, bulu-bulu yang tanggal. Bulu ni selalunya taklah banyak. Kalau kita tengok dengan mata kasar, tak akan ada sampai satu jumlah yang banyak. Mungkin ada sikit tercabut. Dan masalahnya juga bila hujan turun. Bila hujan turun, apa yang kita perlu faham ialah bumi mana pun, tempat mana pun, kalau siang tadi kita nampak najis, anjing berak kat sana, babi sekalipun, tapi bila hujan turun, air dah jadi naik merebak, maka dihukumkan bersih. Bumi dah jadi bersih. Bila habis air yang ada ketika itu pun bersih. Dan kita yang kalau ada masa tu kita berjalan kaki kita, itu pun bersih. Dan tempat tu bila dah habis hujan dah dikira bersih. Jadi kalau kita masuk rumah, keluar rumah tak ada masalah. Kalau kita nampak betul ada bulu anjing, bila kita masuk tengok tapak kaki kita ada banyak bulu anjing, memang sah. Tengok anjing tu hitam, bulu ni hitam. Bila kita pergi tengok betul sama, kita kena basuh je lah 7 kali 1 daripadanya. Jadi kalau kita rasa-rasa ada sikit sangat yang tak kelihatan dengan mata kasar, sama ada bulu anjing ke bulu lain ke, kita tak tahu dengan jelas, kita main tembak je tak edit. Benda ni kena bayin lah, kena nyata jelas. Jadi tak perlu sampai kita nak basuh rumah tiap-tiap hari. Jadi kita nak buat kerja apa lagi? Itu dia. Seterusnya di Facebook, Azmi Ibrahim katanya, Ustaz, saya ada bela anjing di dalam kebun. Adakah najis saya sentuh sisa atau bekas makan anjing yang masih basah? Kalau bekas makan tak ada masalah. Kita bagi dia katakan satu bahagian dia makan, yang tinggal tu kita pegang, tak ada masalah. Yang tak bolehnya berseluruh badan dia yang basah, atau najis dia, atau jilat dia, atau kencing dia. Dia kencing atas daun, kita pegang daun yang basah kencing, itu tak boleh. Tapi kalaulah tapak kaki dia nampak tapak kaki, tapi tapak kaki tu dah kering, kita pula pijak tapak kaki dengan keadaan kita kering, tak ada masalah. Baik, seterusnya daripada Nur Ain Fasihah katanya, Ustaz, ada kemusykilan ditanyakan, bos suami ada menjual peti sejuk terpakai yang mereka guna, yang bukan Islam. Jadi kalau nak kita beli daripada bos tersebut, difahamkan tidak ada meletak apa-apa makanan yang terlarang. Jadi ada keraguan di situ. Jadi bagaimana, Ustaz? Sebenarnya kita tak perlu nak mengajar diri kita dengan keraguan-keraguan ini. Kita kena yakin bahawa sesuatu selagi tidak kita nampak dengan nyata atau dimaklumkan oleh orang yang fiqh yang kita percaya, kita kena terima asal benda adalah bersih, asal benda adalah halal. Kita beli peti ais terpakai, orang bukan Islam, dan kita tak perlu nak tanya dia, kau pernah letak babi ke dalam ni? Tak perlu nak tanya. Kita beli peti ais, kebetulan murah pula dia bagi kita, kita ambil. Kita jangan rasa ragu-ragu, ini mesti dia letak babi. Tak perlu. Kenapa nak kita ragu begitu? Kita tak perlu kita tanya. Jadi kita terus guna macam biasa. InsyaAllah Allah Maha Kaya, dan kita buat apa yang disuruh oleh hukum secara zahir. Itu kita punya pegangan kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita kembali dengan pemanggil berikutnya. Silakan di talian seterusnya Encik Amin dari Kelang. Silakan. Encik Amin daripada Kelang. So soalan pertama, jika saya jadi saya ni seorang driver, bawa bos So bahasa Cina lah. So kita keluar untuk outstation ke Johor dalam pukul sebelum subuh. Jadi ke rumahnya dan tu ke Johor. Kita tak sempat solat Zuhur lah di luar. Solat subuh di luar. Jadi macam manakah kira solat tu? Ataupun kita boleh qada ke, ataupun kita boleh sembahyang di dalam kenderaan ke? Dan keduanya, rukun sembahyang, rukun kauli. Macam mana rukun kauli? Cuba Ustaz terangkan rukun kauli tu macam mana. Baik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang pertama sekali mengenai dengan solat subuh, kita kena ingat apa kerja kita pun itu letak dia nombor 2. Kita dengan Allah itu sebagai nombor 1. Kita tak boleh nak buat kerja dengan, tak kira lah ini bos Cina, kalau bos Islam ke tak Islam ke, yang penting kerja kita nombor 1 kita dengan Allah. Kita kena sembahyang,
Kita tak ada alasan kata saya makan gaji, saya ada satu amanah yang saya kena laksanakan, iaitu tanggungjawab saya untuk bekerja dengan bos. Bos nak saya datang pada waktu sekian. Waktu tu waktu solat. Saya nak utamakan bos atau solat. Kalau saya pergi solat, bos saya tak laksanakan tanggungjawab, maka macam mana gaji saya? Banyak orang fikirkan untuk jaga hati majikan, tapi dia lupa dia sedang menjadi hamba Allah. Jadi di sini saya nasihatkan kepada sahabat yang bertanya, jagalah solat subuh kamu. Beritahu bos dengan betul, saya orang Islam. Saya duduk di dalam negara yang alhamdulillah penduduk Islam ramai. Dan semua orang tahu di Malaysia, Islam kita boleh tengok di sana sini. Kita boleh kedengaran azan di mana tempat masjid mana pun. Kita boleh dengar azan. Tak ada siapa pun boleh bantah orang Islam melaungkan azan. Walaupun waktu subuh, orang bukan Islam sedang nyenyak tidur, kita pekik dengan azan. Dia orang tak boleh marah kita. Ini negara kita. Kita ada Islam. Jadi, bila masalah subuh, kita kena sembahyang subuh. Sama ada kita sembahyang di rumah. Waktu masuk, jangan kita nak kejar kerja, kita sembahyang awal. Tak boleh. Waktu masuk. Sebaiknya kita pergi masjid, tersolat, lepas tu kita pergi kerja. Jangan sampai etika kerja kita letakkan Allah nombor 2. Tu tak kena. Nanti kita qadha. Itu salah. Sampai bila? Kita rezeki dunia ni banyak mana kita cari pun, dia tak akan lebih. Tapi yang penting akhirat kita. Jadi saya nasihatkan kepada yang bertanya tadi, utamakan solat. Lebih-lebih lagi dalam suasana semasa. Suasana yang berbagai-bagai ujian dan berbagai-bagai masalah. Kalau kita dengar dunia ni, macam kita pening. Sana orang dibunuh, sana letup sini, sana sini. Jadi kita nak jaga apa? Kita jaga amal kita. Dalam keadaan dunia kucar kacir, alhamdulillah kita tak ada apa masalah. Yang ada sikit-sikit gaduh, sikit-sikit tu biasa. Yang ada accident sikit-sikit tu biasa. Benda belum dahsyat. Alhamdulillah kita dapat jalan aman, tidak ada. Kalau ada kecurian tu pun taklah ketara. Kalau ada rompakan taklah ketara. Tak ada macam dulu kita nak pergi satu tempat, kita bimbang kalau sampai malam kita tak berani lalu, gelap. Kalau kita lalu juga ada rompakan jalan. Sekarang tak ada masalah. Jadi jagalah solat, pergi sembahyang berjemaah di masjid, kemudian kita pergilah buat kerja kita. Itu jawapan saya. Yang kedua ialah tentang rukun qauli. Rukun qauli dalam solat ada 5. Pertama takbir, itu rukun qauli. Yang kedua Fatihah, itu rukun qauli. Yang ketiga tahiyat akhir, itu rukun qauli. Yang keempat salawat kepada Nabi dan tahiyat akhir, itu rukun qauli. Yang kelima salam yang pertama, itu rukun qauli. Baca sekadar kurang-kurang telinga dengar, itu yang kita kendaki di rukun qauli. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya, Rogayah dari Pulau Pinang pula, silakan. Saya Rogayah daripada Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya macam mana kita nak kenal sama ada bulu babi apabila kita dah bakar, seperti bau dia seperti rambut terbakar. Adakah ia sama dengan bulu kambing? Contoh baru ni anak saya beli berus lukisan. Baik, terima kasih. Jadi dia tidak ada satu kaedah bau yang kita kata ini bau bulu babi, ini bau bulu kambing. Saya tak tahulah segi kepakaran. Ada mungkin orang, kerana hidung kita ni tak sama. Kadang-kadang benda busuk pun kita bau sedap. Kadang-kadang benda sedap pun kita tak boleh bau. Sehingga orang, durian dia tak boleh bau. Ada orang bau durian ni dah tak boleh dah, tak tahan dah. Nak makan je. Tapi ada setengah tak boleh. Kalau kita pergi hotel-hotel, siap dengan dekat lift tu dia letakkan gambar durian. Tak boleh bawa masuk. Jadi ada orang hidung dia macam-macam lah. Setengah orang suka, setengah orang tak suka. Jadi kita tak boleh nak kesan. Cuma kita nak tahu bulu tu bulu apa. Maka ni kena tanya ahli dia lah. Ahli dia kita tanya untuk majlis agama, macam mana nak tahu bulu babi. Dia ada di sana, macam kalau di Pulau Pinang dia ada Persatuan Pengguna Islam, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, dia akan beritahu. Kita tanya, boleh kita tanya. Kadang-kadang barang murah-murah ni tak ada hal sangat. Yang mahal tu mungkin ada. Jadi kita dapatkan kepastian daripada mereka. InsyaAllah. Baik, kita berada pula bersama dengan Nora di talian dari Banting, silakan. Nama saya Nora, saya daripada Banting. Saya nak tanya mengenai pasal tanah yang untuk buat basuhan ni. Saya duduk, macam saya duduk kawasan banyak anjing kan. Macam mana kita nak tahu tanah tu kita boleh gunakan, kita tak yakin tanah tu bersih tak bersih, takut ada najis anjing sebelum tu ke. Kita nak tahu macam mana kita nak pastikan tanah tu kita boleh guna untuk buat basuhan. Kita nak basuh najis anjing dan babi ni dengan pakai tanah. Kita nak tengok tanah yang mana? Tanah yang ada depan kita.
Kita tengok tanah tu, nampak tak taik dia? Nampak dengan mata kasar. Nampak taik dia? Ataupun bau dia nampak. Kadang-kadang taik dah tak ada. Dia kencing tadi, kencing tu bau. Bau kencing tu ada. Ada tak bau dia? Ada taik dia? Tak ada apa pun, tanah biasa je. Tanah yang kadang-kadang ada rumput sana sini. Itu tanah tu boleh pakai dah. Kita jangan kata, ini mesti anjing lalu. Mesti anjing berak. Mesti macam mana. Kita tak nampak. Kalau kita tak nampak. Kalau kita nampak pagi, petang, kita tak tahu tempat tu dah mungkin dah bersih. Dengan hujan yang sentiasa turun. Jadi kita jangan, macam saya kata tadi, jangan kita buka pintu untuk kalau meragukan, memberikan kita kesamaran ni. Tak nak. Kita nak ambil satu keputusan, meyakinkan tak ada benda yang menampakkan najis, bersih. Itu selesai. Baik. Juga di talian berikutnya, Encik Nasaruddin dari Kuala Lumpur pula, silakan. Nasaruddin bin Ahmad daripada Kuala Lumpur. Soalan saya, Ustaz, saya punya kolam mandi lebih kurang 2 kali 3 kaki. Selepas mandi sambil buka air paip tu, saya ambil wuduk menggunakan air kolam tu, sah ke tidak wuduk saya, Ustaz? Kalau 2 kaki kali 3, dan saya rasa air itu agak banyak. Dia 1 siku dan suku itu panjang dan lebar, dan 2 siku mendalam. Tapi kalau 2 kaki kali 3 ni dah lebih. Maka bila lebih, kalau kuantiti air itu mungkin lebih daripada 216 liter, maka kalau kita mandi dalam tu, kalau kita ambil wuduk dalam tu, tak ada masalah. Airnya bersih dan boleh kita gunakan, tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan Wan dari Johor di talian, silakan. Okey, nama saya Wan dari Johor. Nak tanya Cik, rukun 13 solat, ada rukun solat 13. Pertama niat, yang kedua baru berdiri tegak. Tapi yang saya perasan kat masjid orang lebih kepada berdiri tegak dulu baru niat. Boleh tolong jelaskan tadi? Okey. Dia, masalah dia, kita tak boleh nak buat. Makna niat dulu, lepas tu kita bangun. Kalau kita tengok dalam susunannya, kita niat nombor 1, takbir nombor 2, kemudian berdiri 3 nombor 3, Fatihah nombor 4. Kalau kita nak susul satu-satu, mula kita niat, lepas tu kita takbir, lepas tu kita berdiri. Dah tak kena lah. Jadi macam mana kita nak buat? Sedangkan ni rukun. Kita kata macam ni, dalam rukun-rukun solat ni, dia ada 2 rukun yang kita perlu faham. Satu dipanggil rukun yang bercampur, satu lagi kita panggil rukun yang bersih. Disebut dalam bahasa Arab ialah ruknun masyub, ruknun khalis mahadh. Jadi rukun yang bercampur ni ialah 2 rukun. Dia bercampur maksudnya di dalam satu masa. Benda ini disebut dia adalah rukun, dan dia juga menjadi syarat. 2, iaitu al-qiyam. Qiyam rukun, tapi dia menjadi syarat kepada niat, menjadi syarat kepada takbir, menjadi syarat kepada bacaan Fatihah. Jadi kita nak takbir, dan takbir tu pula dengan kita punya niat, dia mesti diselarikan. Bukan niat dulu kemudian takbir, bukan takbir dulu kemudian niat. Dia mesti niat tu berada dalam takbir. Dan kedua-dua ni mesti berlaku dengan syarat qiyam. Jadi kita kena qiyam, kita angkat Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu adalah takbir. Di dalam lafaz kita tadi, kita telah menghadirkan apa yang kita nak buat, itu dikatakan niat. Jadi rukun yang dipanggil rukun bercampur, dia rukun dan syarat. Kerana qiyam rukun tetapi menjadi syarat kepada takbir, menjadi syarat kepada Fatihah. Satu lagi ialah tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir adalah rukun. Dalam masa yang sama, dia juga menjadi syarat kepada tahiyat. Tahiyat tak boleh baca melainkan duduk. Dia menjadi syarat kepada tahiyat, kepada selawat. Selawat tak boleh dibaca melainkan kena duduk. Begitu juga dengan salam. Jadi dalam masalah ini, 2 rukun ini dipanggil rukun yang masyub, iaitu rukun yang bercampur. Dia rukun dan juga dalam masa yang sama dia syarat. Adapun rukun-rukun yang lain, itu rukun semata-mata rukun. Rokok rukun, sujud rukun, duduk antara 2 sujud rukun. Itu semua rukun-rukun yang tidak bercampur. 2 ni saja. Jadi kalau soalan tadi, kalau kita faham 2 kaedah ini, iaitu rukun dan dalam masa sama dia syarat, maka berlakulah dalam qiyam itu niatnya, takbirnya, Fatihahnya dan sebagainya.
Baik, kita ke pemanggil terakhir sebagai penutup tirai persoalan yang diberikan ruang untuk anda dari Putrajaya Ita di talian. Silakan. Saya nak tahu tentang penggunaan apa hukum dari segi penggunaan mesin basuh automatik. Mesin basuh, Ustaz. Mesin basuh ni masalahnya, kalau mesin basuh automatik, dia tak boleh kita masuk air dan keluar. Air takkan, saya rasa dalam tahu saya lah, kalau kita masukkan air dan dia tak akan terus keluar, dia akan bertakung dulu, kemudian kita masa spin kita tekan dia, baru dia keluar. Jadi dia akan berhenti. Mana berhenti tu dia akan menjadi satu proses, iaitu dia akan bertakung. Pertagungan dia bertakung. Jadi kalau air yang kita masuk, sama ada kita masuk pakaian dulu atau air dulu, yang penting air itu bertakung. Jadi kalau adalah pakaian-pakaian najis, seperti contohnya seluar anak kita, seluar dalam yang ada kencing. Jadi kalau kita masuk dalam mesin basuh automatik, kemudian kita masukkan air, atau air dah ada, kita masukkan pakaian, apa pun dia akan menajiskan semua sekali, kerana dengan sebab bertakung tadi. Jadi nak jalan mudah, kita siram dulu kat luar. Seluar tu disiram, sekali jalan masuk dalam mesin basuh. Apa dia tak semua kita kena siram. Contohnya baju kita ataupun yang kita pakai di luar, jauh sekali mungkin tak kena najis, kerana kita dalam suasana yang mana tak ada apa najis pun. Jalan kita tak ada najis, pejabat kita tak ada najis, kita masuk semua dengan kasut. Masuk pejabat kita tak buka kasut kat luar, jadi bersih semua ni. Jadi tak ada apa, balik tanggal pakaian masuk saja. Cuma bahagian dalam yang ada selalu terdedah kepada najis tu kita siramkan masuk, maka tak ada masalah. Atau kalau kita basuh, kita kena siramkan semula. InsyaAllah semoga memberi pencerahan kepada anda, dan kita dah sampai ke penghujung pertemuan, dan kita sebagai penutup pada Ustaz, silakan Ustaz untuk kesimpulan dalam tajuk kita. Dalam kesimpulannya, kita dalam memperkatakan tentang najis ini memanglah satu perkara yang sangat penting, sangat mudah. Cuma saya suka mengajak pada pendengar, kita jangan ajar diri kita dengan was-was tadi. Rasa-rasanya mungkinlah itu semua, selagi kita tak nampak ataupun berita yang meyakinkan disampaikan oleh seorang yang kita percaya, tak ada, kita jangan ragu-ragu. Benda tu adalah bersih, boleh kita pakai, boleh kita guna, tak ada masalah. Jadi itu saya punya nasihat. Wallahualam bisawab.